Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita sekali lagi di dalam kursus SCH 2263 dan pada kali ini saya akan kongsikan kepada anda salah satu aliran pemikiran yang terdapat di dalam drama, di mana pemikiran ini adalah salah satu perkara yang penting untuk kita pelajari bagi membolehkan kita faham tentang drama itu sendiri. Seperti yang telah saya kongsikan sebelum ini, saya telah menyentuh mengenai aliran realisme di dalam drama. Jadi apabila kita bercerita mengenai aliran realisme, segala perkara yang ditampilkan di dalam karya drama itu sendiri adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan realiti, kemudian dipaparkan di dalam teks drama dan dijadikan sebagai bahan untuk bercerita dan dijadikan sebagai latar di dalam sesebuah drama. Manakala untuk kali ini saya akan menyentuh pula mengenai absurd, iaitu salah sebuah aliran yang dianggap sebagai bertentangan dengan aliran realisme tadi, yang mana nanti saya akan huraikan kepada anda dari segi konsep, definisi dan juga beberapa contoh karya-karya yang boleh kita kategorikan di bawah kategori absurd. Jadi, teruskan bersama dengan saya dalam perkongsian pada kali ini. Kita akan mengupas mengenai aliran absurdism dalam drama. Dalam penelitian kritikan drama, aliran-aliran pemikiran yang terdapat di dalamnya perlulah diberikan penekanan oleh kita sebagai orang yang mempelajari drama. Jadi, dalam perkongsian pada kali ini, saya akan menyentuh mengenai perkembangan aliran absurd dalam drama, yang mana aliran absurd ini adalah salah satu aliran yang boleh kita angkat sebagai aliran terpenting di dalam perkembangan drama di dunia dan juga di negara kita sendiri. Jadi sebelum ini saya telah pun menyentuh mengenai aliran realisme di dalam drama, di mana dalam aliran realisme kita didedahkan kepada beberapa aspek berkaitan dengan aliran tersebut, iaitu secara keseluruhannya menyentuh mengenai unsur-unsur realiti di dalam sesebuah teks drama. Jadi pada kali ini saya akan menyentuh satu aliran baharu, iaitu aliran absurd di dalam drama. Dan dalam proses memahami aliran absurd, kita perlu bertanyakan kepada diri sendiri dahulu apakah yang dinamakan sebagai absurd dan bagaimanakah sesebuah aliran pemikiran absurd ini boleh mempengaruhi penghasilan karya-karya drama dan apakah bentuk-bentuk ataupun ciri-ciri yang terdapat di dalam sesebuah teks drama yang membolehkan teks tersebut dianggap ataupun dikategorikan di bawah aliran absurd. Jadi, terlebih dahulu kita perlu bertanyakan apakah yang dinamakan sebagai aliran absurd. Adakah ia penting sangat kepada kita untuk memahami drama? Jadi, ini adalah persoalan yang perlu menjadi pertanyaan kepada diri kita sebelum kita faham berkenaan dengan absurd. Jadi, untuk memahami apakah makna di sebalik perkataan absurd itu, saya terlebih dahulu akan memberikan contoh berdasarkan kepada beberapa gambar, iaitu gambar yang pertama saya tunjukkan ini adalah gambar seorang lelaki yang mempunyai fizikal seperti lelaki di bahagian atasnya dan bahagian bawah yang lazimnya adalah kaki kita, tetapi di dalam gambar ini ditonjolkan bahawa lelaki itu tidaklah mempunyai kaki tetapi mempunyai akar kayu sebagai kaki. Jadi ini adalah sesuatu yang di luar pemikiran, yang tidak bersifat realiti dan bukanlah kebiasaan norma kepada seseorang lelaki. Okey, gambar yang kedua saya tunjukkan adalah seorang wanita yang melemparkan sehelai kain ke atas sebuah bandar yang besar. Jadi
perkara ataupun situasi yang ditunjukkan di dalam gambar ini adalah sesuatu yang sangat-sangat di luar jangkaan fikiran kita dan mustahil untuk dilakukan, kerana kewujudan wanita yang bersaiz besar macam ini adalah sangat-sangat mustahil. Tetapi ditampilkan di dalam gambar ini untuk memperlihatkan nilai absurdisme yang terdapat di dalam gambar ini. Okay. Yang ketiga adalah gambar yang saya petik ataupun saya ambil daripada pementasan drama absurd sendiri, yang mana anda semua boleh tengok melalui YouTube, iaitu yang bertajuk Waiting for Godot, yang mana ini adalah sebuah drama yang dipentaskan melalui sebuah teks drama, iaitu Waiting for Godot, yang beraliran absurdisme tadi. Jadi pengertian absurd itu kita akan lihat dengan lebih lanjut daripada pandangan daripada beberapa sumber. Antaranya adalah yang saya ambil daripada M.H. Abram dan juga Geoffrey Upham pada tahun 2012, yang menyatakan bahawa the term absurd itu is applied to a number of works in drama and prose fiction which have in common the view that the human condition is essentially absurd, and that this condition can be adequately represented only in work of literature that are themselves absurd. Kemudian saya ambil juga daripada yang seterusnya, iaitu human being as an isolated existence who is cast into an alien universe to conceive the human world as possessing no inherent truth, value, or meaning, and to represent human life in its fruitless search for purpose and significance as it moves from the nothingness whence it comes toward the nothingness where it must end, as an existence which is both anguish and absurd. Jadi di sini kita boleh lihat beberapa perkataan-perkataan penting ataupun yang telah saya highlightkan dengan warna merah itu, seperti isolated existence, kemudian fruitless search, dan juga come toward the nothingness. Maksudnya dalam menyentuh mengenai pengertian absurd, ia adalah sesuatu pencarian yang tidak mendatangkan apa-apa, yang tidak memberikan kesan ataupun tidak berakhir dengan sesuatu perkara. Pencarian absurd ini adalah akhirnya membawa kepada toward the nothingness. Mencari sesuatu yang akan membawa kepada sesuatu yang tidak akan terbukti ataupun tidak akan nampak. Jadi sesuatu yang tidak jelas dan tidak akan memberikan hasil kepada pencarian tersebut. Jadi itu adalah pemaknaan yang boleh dikaitkan dengan absurd. Kemudian, perkembangan yang berkaitan dengan aliran absurd boleh kita lihat daripada beberapa pecahan, iaitu bermula pada tahun 1896 melalui Alfred Jarry, melalui teksnya bertajuk Ubu-Roy ataupun dalam bahasa Inggeris Ubu the King, Mood of Absurdity Anticipated. Kemudian pada tahun 1920 melalui Franz Kafka, The Trial and Metamorphosis, yang menyatakan yang berkaitan dengan movement of expressionism and surrealism. Kemudian pada tahun 1939 hingga 1945, semasa berlakunya World War II, rebellion against basic belief and values in traditional culture and literature, human beings are fairly rational creatures who live in an at least partially intelligible universe, that they are part of an order social structure, and that they may be capable of heroism and dignity even in defeat. Kemudian pada selepas tahun 1940-an, Jean-Paul Sartre dan Albert Camus telah menghasilkan sebuah filosofi berkaitan dengan eksistensialisme. Menurut Albert Camus melalui teksnya yang bertajuk The Myth of Sisyphus pada tahun 1942, in a universe that is suddenly deprived of illusion and of light, man feels a stranger. He is an irremediable exile. This divorce between man and his life, the actor and his setting, truly constitute the feeling of absurdity.
Jadi Albert Camus melalui teks ini ia menyatakan bahawa manusia ataupun seseorang individu hidup dalam keadaan ilusi and dipisahkan antara manusia dan juga hidupnya di antara watak dan juga setting ataupun latar yang menjadi latar di dalam sesebuah teks. Kemudian Eugene Ionesco melalui teksnya The Bald Soprano pada tahun 1949 dan The Lesson pada tahun 1951 pula menyatakan bahawa cut off from his religious, metaphysical and transcendental roots, man is lost. All his action becomes senseless, absurd and useless. Jadi perkataan-perkataan yang boleh dikaitkan dengan absurd di sini adalah seperti senseless, absurd and useless lah. Apa-apa ataupun perkara-perkara yang dilakukan oleh seseorang melalui teks The Bald Soprano dan juga The Lesson ini banyak menyentuh mengenai aspek-aspek yang tidak ada pemaknaan ataupun tidak memberikan sebarang makna ataupun bersifat senseless dan juga tidak berguna kepada penceritaan di dalam penceritaannya. Right? Ini adalah contoh-contoh ataupun tokoh-tokoh yang boleh kita sentuh mengenai absurd di dalam pemikiran ataupun dalam perkembangan absurd tadi, iaitu Jean-Paul Sartre dan juga Albert Camus tadi. Right? Kemudian, pada tahun 1906 hingga 1989, seorang lagi tokoh yang berkaitan dengan absurd ini adalah seperti Samuel Beckett, yang mana beliau merupakan pengarang yang paling menonjol dan berpengaruh dalam aliran absurd, di mana beliau adalah seorang Irishman, seorang Irish yang tinggal di Paris dan banyak menulis dalam bahasa Perancis dan karya-karya beliau banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Karya beliau yang paling popular adalah seperti Waiting for Godot pada tahun 1954 dan juga Endgame pada tahun 1958 adalah karya yang mengetengahkan elemen-elemen absurd seperti irrationalism, helplessness and absurdity of life in dramatic form that reject realistic setting, logical reasoning or a coherently evolving plot. Jadi ciri-ciri absurd ditunjukkan di dalam kata-kata ini iaitu irrationalism, helplessness and absurdity of life. Kemudian dia juga menolak elemen-elemen realistik di dalam setting ataupun latar yang terdapat di dalam karyanya dan meletakkan watak ataupun plot yang bukanlah seperti plot biasa yang terdapat di dalam karya-karya yang bersifat realisme. Kemudian beliau juga telah menghasilkan karya lain seperti Malone Dice pada tahun 1958 dan The Unnameable pada tahun 1960-an, di mana kedua-dua teks ini banyak menyentuh mengenai aspek-aspek anti-hero. Kalau kita merujuk balik kepada karya-karya realisme biasanya ataupun lazimnya akan mengemukakan, mengangkat seseorang hero ataupun watak sebagai hero di dalam teks tersebut. Tetapi di dalam teks-teks yang bersifat absurdisme ini, ia adalah teks yang bersifat anti-hero ataupun tidak ada hero lah. Okay. Ini adalah contoh-contoh teks yang dihasilkan oleh Samuel Beckett tadi. Yang pertama tadi adalah Waiting for Godot dan juga yang kedua Endgame and Act Without Word 1. Okay. Ini adalah karya-karya yang antara karya yang dihasilkan oleh Samuel Beckett. Yang di tengah-tengah itu adalah Samuel Beckett lah. Kemudian pada tahun 1966 dan juga 1974 seorang lagi pengkarya di dalam aliran absurd iaitu Tom Stoppard telah menghasilkan karyanya yang bertajuk Rosencrantz and Guildenstern Are Dead 1966 dan juga Travesties pada tahun 1974, yang mana kedua-dua teks ini mengetengahkan absurd sebagai alat untuk komik berbanding pengakhiran yang bersifat falsafah. Kemudian Joseph Halley melalui teksnya pada Catch-22 pada tahun 1961, kemudian Thomas Pynchon teksnya bertajuk 5 1963, John Irving The World According to God pada tahun 1978 pula menggunakan elemen-elemen absurd dengan mengeksploitasi black comedy ataupun black humor. Okay?
di mana black humor ini adalah humor komedi yang bersifat baleful, naive or inept character in a fantastic or nightmarish modern world play. Event are simultaneously comic, horrifying and absurd. Jadi perkara-perkara ataupun aspek-aspek yang ditonjolkan di dalam black comedy ataupun black humor ini adalah bersifat naif dan juga baleful dan sangat-sangat suram dia punya cerita itulah. Okay. Jadi berdasarkan elemen-elemen ataupun aspek-aspek yang telah saya kongsikan tadi, terdapat beberapa ciri-ciri drama absurd yang boleh kita fahami. Antaranya adalah drama absurd itu bersifat universal, di mana drama-drama absurd ini adalah tidak mewakili mana-mana identiti. Benda ini saya akan huraikan lebih lanjut selepas ini. Kemudian dialog yang gagal berfungsi untuk berkomunikasi. Yang ketiga, tiada perwatakan, di mana watak tidak berkembang, tercali-cali dan juga menanti-nanti, dan mempunyai plot cerita yang bersifat bulat ataupun circular structure. Dan yang terakhir sekali, drama absurd ini ia tidak mempunyai plot cerita ataupun bersifat anti-plot. Maksudnya perkara ini boleh berlaku bila-bila di mana-mana tanpa ada permulaan dan juga tanpa ada klimaks dan juga pengakhiran seperti yang lazim berlaku di dalam penghasilan sesebuah karya sastra. Alright, so berdasarkan kepada 5 ciri-ciri absurd tadi, kita akan tengok drama absurd yang terdapat di Malaysia, yang mana perkembangan drama absurd ataupun aliran absurd di Malaysia adalah bermula dengan percubaan dramatis Malaysia untuk meninggalkan bentuk pementasan tradisi dengan mengetengahkan subjek eksistensialisme yang dimulakan oleh Nordin Hassan dengan pementasan teksnya yang bertajuk Bukan Lalang Ditiup Angin. Kemudian Nordin Hassan diteruskan ataupun diikuti oleh Dinsman, Hatta Azad Khan, Johan Jaafar dan juga Mana Sikana, di mana bentuk-bentuk drama baharu ini dikenali sebagai bentuk teater surrealisme. Okay. Jadi unsur-unsur yang terdapat di dalam surrealisme ini adalah unsur-unsur teater yang bersifat tradisional, muzik, tarian dan juga teknik-teknik pementasan yang terkini, di mana matlamatnya adalah untuk mencari akar umbi teater Melayu dan mencipta satu bentuk drama Malaysia dengan ciri-ciri Melayu. Kemudian dengan aliran surrealisme tadi membawa kepada kehadiran absurdisme dalam drama Malaysia, di mana absurdisme ini diubah suai mengikut iklim masyarakat timur yang lebih peka terhadap agama, tata susila dan kepribadian tersendiri. Ini adalah bertentangan dengan absurdisme yang terdapat di barat tadi, di mana mereka menolak elemen-elemen seperti religions ataupun agama tadilah, dan juga elemen-elemen yang bersifat tata susila dan juga kepribadian inilah. Jadi dalam penelitian kepada drama ataupun aliran absurd di Malaysia, kita mengambil petikan daripada pandangan Mana Sikana pada tahun 2016 yang menyatakan bahawa fokus yang selalu menarik perhatian dramatisnya, iaitu yang bersifat absurd tadi, ialah mengenai konsep hidup, fahaman kewujudan atau eksistensialisme dan mengenai tafsiran-tafsiran hal ekonomi, sosial dan keagamaan yang dilihat secara simbolik atau berambiguiti. Jadi pandangan Mana Sikana ini memperlihatkan bahawa dalam penghasilan drama-drama aliran absurdisme di Malaysia, fokus yang diberikan adalah berkaitan dengan aspek-aspek konsep hidup dan juga elemen-elemen eksistensialisme yang menekankan kepada beberapa perkara seperti ekonomi, sosial dan keagamaan. Okay? Itu semua ditonjolkan secara simbolik atau berambiguiti di dalam teks drama lah. Okay. Dan bagaimana boleh munculnya aliran-aliran absurd di dalam drama di Malaysia? Disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya adalah disebabkan oleh pengaruh perkembangan drama di barat, yang mana pendidikan yang diterima oleh dramawan tempatan telah menerima pengaruh daripada perkembangan drama di barat yang membawa kepada pemberontakan penulis drama yang tidak menyenangi aspek-aspek romantisisme dalam karya drama yang banyak mengambil
dari bahan-bahan sejarah dan juga aspek-aspek realisme di dalam penghasilan drama yang banyak pula mengambil cerita daripada alam sekeliling yang sekian lama menerajui pendramaan di Malaysia. Jadi daripada perkara inilah menyebabkan berlakunya pemberontakan dalam kalangan dramawan tadi, bukanlah pemberontakan yang bermaksud pemberontakan secara fizikal, tetapi pemberontakan dari segi peralihan corak pemikiran ataupun aliran pemikiran di dalam penghasilan drama yang bukan lagi bergantung kepada peristiwa-peristiwa yang bersifat romantis dan juga realis, tetapi lebih kepada peristiwa-peristiwa yang bersifat absurdis. Jadi pada tahun 1969 pula berlaku peristiwa 13 Mei yang telah mendorong kepada bentuk, gaya dan pemikiran drama tempatan yang membawa kepada adunan imej orang Melayu selepas peristiwa 13 Mei dalam Bukan Lalang Ditiup Angin. Jadi dalam teks Bukan Lalang Ditiup Angin karya daripada sastrawan ataupun dramawan ini yang turut memaparkan berkenaan dengan peristiwa 13 Mei. Dan ciri-ciri yang terkandung di dalam karya-karya ataupun drama-drama absurd yang terdapat di Malaysia boleh dilihat melalui beberapa perkara, antaranya adalah seperti bercorak anti-realisme, anti-cerita, sukar untuk difahami dan bertitik tolak daripada unsur-unsur seperti fantastik, abstrak, mimpi dan lebih menjurus kepada premis yang sukar dihayati. Jadi dalam ciri yang pertama ini kita boleh melihat bahawa drama absurd di Malaysia ini adalah kategori drama yang bersifat anti-realisme ataupun anti kepada elemen-elemen realiti dan sebaliknya dipaparkan kepada di dalam teks drama. Kemudian bersifat anti-cerita dan juga sukar untuk difahami. Jadi untuk kita berhadapan dengan sesebuah teks drama, lazimnya agak sukar untuk difahami isi kandungan ataupun corak penceritaan yang terdapat di dalam drama tersebut kerana elemen-elemen yang diberikan penekanan ataupun corak penceritaan yang diberikan penekanan adalah bersifat abstrak dan sukar untuk kita terjemahkan secara satu hala, tetapi memerlukan kita meneliti dengan lebih mendalam. Okay. Kemudian ciri-ciri drama absurd yang kedua yang terdapat di Malaysia adalah tidak terikat dengan hukum realisme, sama ada dari aspek bentuk, isi dan juga struktur. Jadi hukum realisme biasanya sesebuah drama realisme dia adalah sebuah drama yang memaparkan realiti, kemudian berpegang kepada struktur plot yang lazim dalam kesusastraan yang dimulakan dengan permulaan ataupun pengenalan kepada watak-watak, kemudian bangkit daripada situ muncul pula peristiwa-peristiwa yang membawa kepada konflik dan berakhir dengan satu solusi di dalam sesebuah drama. Tapi di dalam drama drama absurd ini, aspek-aspek ini tidaklah diberikan penekanan dan mereka tidak terikat kepada aspek-aspek ini kerana penghasilan drama absurd ini boleh bersifat terbuka dan boleh dimulakan dengan pelbagai cara. Okay. Yang ketiga, memperkatakan pengertian falsafah dan juga konsep hidup masyarakat tempatan. Berbanding dengan aliran absurd yang terdapat di barat tadi, aliran absurd yang terdapat di barat itu lebih kepada absurd yang terdapat di barat lah. Jadi apabila menyentuh mengenai drama absurd di Malaysia, ia banyak memperkatakan pengertian falsafah dan juga konsep hidup masyarakat tempatan. Maksudnya berkaitan dengan konsep-konsep falsafah-falsafah hidup masyarakat Melayu, terutamanya yang mendiami bumi Melayu ini, dan perkara-perkara itu diceritakan ataupun dipamerkan di dalam teks-teks drama secara absurd. Kemudian, drama absurd di Malaysia juga menyorot jiwa watak-watak dengan kaedah yang pelbagai, antaranya adalah seperti secara monolog dalaman, rintihan-rintihan, dan watak-watak manusia bersifat watak yang bersifat neurosis, psikosis, abnormal dan juga skizofrenia,
menjadi pilihan. Jadi watak-watak yang dipamerkan melalui dalam drama-drama absurd yang terdapat di Malaysia ini bukanlah watak-watak manusia yang normal, tetapi lazimnya ditonjolkan melalui watak-watak manusia yang bersifat neurosis ataupun mempunyai masalah otak lah, ataupun masalah minda, kecelaruan minda yang bersifat psikosis, psiko, dan juga yang tidak normal serta bersifat skizofrenia. Jadi apabila kita meneliti teks-teks drama yang ada elemen-elemen ini nanti, kita boleh melihat ataupun mengesan perkara-perkara seperti ini di mana watak-watak akan bermonolog secara sendiri-sendiri dan bercakap mengenai perkara yang tidak realiti dan sukar untuk difahami kita sebagai peneliti ataupun pembaca yang melihatnya. Tapi di situlah bagaimana kita boleh melihat ataupun mengesan sesebuah teks itu dikategorikan sebagai sebuah teks drama absurd yang berpegang kepada aliran absurd yang terdapat di Malaysia. Kemudian, antara contoh-contoh karya drama absurd yang terdapat di Malaysia adalah seperti Bukan Lalang Ditiup Angin, karya daripada Nordin Hassan. Kemudian, Mayat dan Patung-Patung, karya daripada Hatta Azadhan. Angin Kering dan Sang Puteri daripada karya Johan Jaafar. Protes dan Bukan Bunuh Diri daripada karya Dinsman. Jadi apabila kita melihat kepada tajuk-tajuk drama ini sendiri pun, kita boleh melihat bahawa terdapat aspek-aspek absurd yang disampaikan di dalam ini. Seperti contohnya adalah seperti Bukan Lalang Ditiup Angin, kenapa lalang, kenapa angin, dan bagaimanakah elemen-elemen abstrak ini ditunjukkan di dalam karya mereka. Sama juga seperti karya yang ditunjukkan oleh Hatta Azadhan, iaitu Mayat, yang mana mayat ini adalah, kalau kita lihat secara realiti, sesuatu yang bersifat sedih dan sebagainya. Jadi itu adalah sifat drama absurd itu sendiri, yang bersifat loneliness tadi, ataupun keseorangan, ataupun nothingness, ataupun fruitless tadilah. Itu adalah contoh-contoh karya-karya drama absurd yang terdapat di Malaysia. Jadi dalam penelitian kita akan sentuh beberapa teks ini nanti untuk melihat bagaimanakah kita boleh mengesan unsur-unsur absurd yang terdapat di dalam drama berkenaan. Jadi ini pula adalah tokoh-tokoh ataupun sastrawan-sastrawan yang banyak mengetengahkan elemen-elemen absurdisme di dalam penghasilan karya drama mereka, iaitu yang pertama tadi Nordin Hassan, yang bersongkok, kemudian Johan Jaafar, kemudian yang tiga Hatta Azadhan dan juga Dinsman. Alright. Jadi kita akan tengok sedikit berkenaan dengan latar belakang ataupun contoh-contoh karya tadi. Antaranya adalah pemikiran Nordin Hassan dalam Bukan Lalang Ditiup Angin, sebuah teks tadi, yang mana teks ini mendedahkan sikap hidup masyarakat Melayu yang mengharapkan takdir semata-mata. Jadi kalau kita tengok ciri-ciri drama absurd tadi, dia adalah teks drama ataupun ciri drama yang hanya mengharapkan kepada kejadian yang menentukan kehidupan mereka. Kemudian masyarakat yang seperti lalang, yang tiada pendirian dan tiada usaha untuk menjadikan orang Melayu. Usaha yang menjadikan orang Melayu adalah masyarakat yang mundur ini yang terdapat di dalam Bukan Lalang Ditiup Angin secara ringkaslah. Dan drama absurd di Malaysia mula mengucup pada tahun 1980-an yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Maksudnya sekitar tahun 1980-an ini, drama absurd ataupun aliran absurd mulai mengalami kejatuhan ataupun mengucup, makin mengecil jumlahnya di Malaysia kerana pengamal drama absurd seperti Johan Jaafar, Dinsman, Bidin Suberi, Syed Alwi dan contoh-contoh tadi telah kurang bergiat dalam penghasilan drama. Tokoh-tokoh aliran absurd tadi, iaitu seperti Johan Jaafar, mula beralih bidang daripada absurd kepada adaptasi, kemudian Dinsman pula mula berdiam diri, dan juga Hatta Azadhan mula beralih kepada drama komedi situasi. Jadi ini adalah punca-punca ataupun faktor-faktor yang menyebabkan drama absurd mula mengalami pengucupan pada tahun 1980-an di Malaysia. Kemudian
Selain itu, penerbit juga kurang berminat dengan penerbitan drama kecuali pihak DBP. Okay, that's why kalau kita tengok teks-teks drama pun banyak yang diterbitkan oleh pihak DBP, manakala penerbit-penerbit lain kurang menyentuh ataupun kurang berminat dengan karya-karya drama. Mungkin disebabkan oleh permintaan daripada masyarakat ataupun permintaan daripada audiens yang kurang terhadap karya drama berbanding dengan genre-genre lain yang terdapat di dalam kesusasteraan. Kemudian disebabkan juga oleh kemerosotan penulisan skrip dan pementasan akibat daripada momokkan audiens yang tidak faham. Jadi disebabkan oleh audiens yang kurang faham dengan corak pemikiran yang dibawa oleh Absurd ini menyebabkan berlaku kemerosotan dalam kalangan penulisan skrip dan juga pementasan yang mengetengahkan aliran Absurd di dalam pembikinan drama. Kesepian dan kekosongan ruang ini telah memberikan ruang kepada lahirnya penulis-penulis baru, namun seakan-akan tiada eksperimen yang cukup berkesan dilakukan, di mana pada awal tahun 1980-an dunia drama seolah-olah mengalami ketandusan dan juga kekeringan, dan skrip drama pada masa itu amat kurang dihasilkan serta pementasan yang amat sedikit. Jadi itu adalah punca-punca yang menyebabkan mengapa berlakunya kemerosotan di dalam penghasilan drama-drama Absurd di Malaysia, yang akhirnya membawa kepada satu peralihan baharu di dalam pembikinan karya drama yang membawa kemunculan kepada satu aliran baharu di dalam pemikirannya yang akan kita kongsikan di dalam sesi yang akan datang. Jadi daripada keseluruhan yang telah saya kupas mengenai Absurd tadi, saya harapkan anda boleh faham tentang ciri-ciri drama Absurd, kemudian bagaimanakah drama Absurd itu boleh memberikan kesan di dalam penghasilan drama tempatan, dan bagaimanakah ciri-ciri yang ditonjolkan oleh ciri-ciri drama-drama Absurd tempatan, dan akibat daripada situ apakah pula faktor-faktor yang menyebabkan drama Absurd itu mula mengalami kemucupan dalam penghasilannya di dalam bidang kesusasteraan di Malaysia. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan mengenai topik pada hari ini, kita akan bincangkan melalui kelas yang lain. Baiklah, itu tadi perkongsian saya berkenaan dengan aliran Absurd di dalam drama. Saya harapkan anda semua faham serba sedikit berkenaan dengan konsep-konsep Absurd di dalam drama. Kemudian saya harap anda juga boleh memahami perbezaan di antara aliran-aliran yang terdapat di dalam drama, terutamanya aliran Absurd berbanding dengan aliran lain seperti aliran realisme, dan saya harapkan anda boleh mengaplikasikan pengetahuan berkenaan dengan aliran Absurd ini nanti dengan mengetengahkan ciri-ciri yang terdapat di dalam Absurd di dalam teks yang bakal anda hadapi. Dan saya harapkan anda boleh memperluaskan lagi pengetahuan berkenaan dengan Absurdism ini supaya anda boleh terbiasa dengan teks-teks yang mempunyai aspek-aspek seperti Absurdism ini. Jadi, saya harapkan ia dapat memberikan manfaat kepada anda semua dan boleh membantu dalam mengembangkan pemikiran dan juga membantu dalam anda untuk menghadapi teks-teks di masa hadapan. Jadi, itu sahaja untuk perkongsian pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.